Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi. Dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik-adik? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sekali lagi bersama-sama di dalam majlis ilmu. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan belajar subjek bagi tingkatan 2. Tengok dulu video yang Ustaz Mi akan paparkan kepada adik-adik. Zas. Berhubungan dengan kulit, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang menarik perhatian para ulama dan ilmuwan, khususnya mereka yang memiliki spesialisasi disiplin ilmu kedokteran kulit. Ayat ini menjelaskan tentang pedihnya siksa neraka, dan salah seorang pakar kulit, Profesor Tagada Sahlul, dari Universitas Chiang Mai, menjadi beriman atau masuk Islam setelah membaca dan memahami ayat ini. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengutip beberapa riwayat dari para sahabat, salah satunya adalah yang diungkapkan oleh Ibnu Al-Mubarak dari Al-Hasan, yang menjelaskan tentang kalimat kullama nadijat juluduhum, badalnahum juludan gairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Dia mengatakan, kulit orang-orang kafir itu terbakar dan menjadi hangus sekitar 70.000 kali dalam sehari. Oke adik-adik, tadi adik dah tengok dah tadi video yang Ustaz Mi paparkan kepada adik-adik. Cerita pasal kulit. Dan cerita pasal kulit ni ada dalam Quran. Menunjukkan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menunjukkan bahawa Quran adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada itu, daripada video tadi, adik-adik rasa apakah tajuk kita pada kali ni? Ya, pandai. Panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Jadi pada kali ini adik-adik, Ustaz Mi tak nak buang masa, kita terus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini ialah tajuknya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatan 2, bidang akidah, pelajaran yang ke-13, rujuk buku teks. Dah ada buku teks? Adab kita belajar? Yes, bagus. Tengok buku teks dan tengok pada muka surat 81 hingga 88. Okey adik, sekarang kita akan tengok dulu objektif pembelajaran kita. Dan sebelum tu kita baca doa dulu supaya kita dapat keberkahan di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkatilah perhimpunan kami pada hari ini ya Allah. Jadikan apa yang kami pelajari pada hari ini ya Allah dapat kami ingat ya Allah. Kurniakanlah kebijaksanaan kepada kami ya Allah. Kurniakanlah kefahaman bagi kami ya Allah, agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada hari ini ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah dapat mengamalkan ilmu yang kami pelajari hari ini ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah adik, kita dah baca doa dan sekarang kita tengok dulu yang pertama. Tengok di paparan objektif pembelajaran kita. Bagi tajuk ini, kita ada 6 objektif. Yang pertama, menyatakan maksud beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, menyatakan nama-nama kitab dan penerimanya. Yang ketiga, menyatakan suhuf dan penerimanya. Yang keempat, menerangkan keistimewaan Al-Quran. Yang kelima, menerangkan tujuan Al-Quran diturunkan. Dan yang keenam, menerangkan hikmah beriman kepada Al-Quran. Jadi, mesti adik-adik tak sabar kan nak tengok apakah yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi jom kita tengok pada perkara yang pertama, iaitu objektif pembelajaran kita yang pertama. Jom. Okey adik-adik, yang pertama ialah maksud beriman kepada kitab Allah. Apa maksud dia? Maksud beriman kepada kitab Allah ialah kita beriman kepada kitab Allah bermaksud yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf. Nampak Ustaz Mi merah kan? Yang dimaksudkan beriman kepada kitab Allah bermaksud kita yakin Allah menurunkan apa? Yes, kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Dan hukum beriman dengan kitab Allah
adalah wajib. Adalah wajib. Siapa yang tak percaya, yang tak beriman dengan kitab Allah, maka dia telah, apa dia? Batal akidah dia. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini dalil yang menunjukkan bahawa kita wajib beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalilnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 136 ila akhir ayat lah. Ustaz ni baca sikit saja ayat ni. Okay, kita tengok maksud dia. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu dan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada, nampak merah tu, kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab wahyu yang diturunkan dahulu daripada itu. Ini dah dalil yang menunjukkan wajib bagi kita orang Islam beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini nama-nama kitab dan penerimanya. Ni satu kitab, ada satu lagi. Lepas ni kita tengok suhuf pula. Suhuf tu apa? Kita tengok kitab dulu. Okey, kitab ni ada 4. Okey, ada 4. Yang pertama kita tengok satu persatu di ujung sana warna hijau tu. Nombor 1, kitab Zabur. Kitab Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ingat, nanti ada soalan kuis untuk adik-adik ya. Dan bahasanya ialah Syriani. Dan yang kedua, warna kuning sebelah sini, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahasa yang digunakan dalam kitab tersebut ialah Ibrani. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan bahasa yang digunakan dalam kitab tersebut ialah Ibrani. Dan yang terakhir, kitab yang kita gunakan sekarang, iaitu kitab Al-Quran. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, iaitu dalam bahasa Arab. Okey, adik? Faham? Cantik. Kita tengok seterusnya. Okey, yang Ustaz Mi kata tadi kan, ada satu kitab namanya, satu lagi suhuf. Kita tengok suhuf. Suhuf dan penerimanya. Okey, tengok. Suhuf ialah kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Apa dia? Hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Ini suhuf. Okey? Orang Islam wajib. Sekali lagi, wajib. Maknanya batal akidah dia kalau dia tak percaya. Maknanya kita orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Menurut Ibnu Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti berikut. Ibnu Katsir, dia menyenaraikan Nabi-Nabi yang kata apa? Yang menerima suhuf. Ini dia. Yang pertama, Nabi Musa bilangan suhuf 10. Nabi Ibrahim bilangan suhuf 10. Nabi Idris alaihissalam bilangan suhuf 30. Nabi Syed alaihissalam bilangan suhuf 50. Ni suhuf dan penerimanya. Okey, Dek? Faham ya? Mudah je. Okey. Kita tengok pula pada bahagian keistimewaan Al-Quran. Apa istimewa Quran ni? Okey, yang pertama, nak bandingkan dengan kitab-kitab samawi yang terdahulu. Okey? Yang pertama, kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, seperti akidah, syariat dan akhlak. Ni Quran, dia lengkap. Dia lengkap. Okey, yang kedua, terpelihara. Tak boleh nak ubah dah. Kalau kitab terdahulu banyak dah diubah, kitab Injil dah diubah, kan? Semua diubah. Tapi Quran tak boleh diubah. Dia terpelihara sehingga kiamat. Ubah macam mana? Pasti ada orang counter balik. Yang tu salah, yang tu palsu, yang tu ciptaan. Okey, terpelihara sehingga kiamat. Allah SWT menjamin dan menjaga dan memelihara kesucian Quran ni. Itu. Okey, yang ketiga, Allah menasahkan kitab-kitab dahulu. Maknanya dah ada Quran, maka secara automatik kitab-kitab dahulu kita tak pakai dah hukum-hukumnya di dalamnya, kita pakai yang ni. Syariatnya di dalam ni. Okey? Sebab tu ahli-ahli kitab pun kira Islam. Dia kena masuk Islam. Dia kena guna kitab Quran juga. Sebab Allah menasahkan kitab-kitab dahulu. Faham dia? Kita pakai Quran.
Datanglah kitab apa pun, ni kitab Taurat, ni kitab, tak pakai dah. Lah ni ada Quran yang menasahkan kitab-kitab dahulu. Kita pakai Quran. Sekarang kita pakai Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham adik? Cantik. Okey, kita pergi seterusnya adik-adik ya. Okey. Sekarang adik-adik kita tengok pada tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama sebagai petunjuk kepada orang bertakwa. Kan? Quran dia jadi petunjuk, dia jadi pedoman kita, dia jadi panduan kita. Sebab tu disebut panduan dari Allah tajuk kita kan. Tu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Yang kedua sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bukti. Bila bawa Quran dia ada bukti, dia ada senjata dia. Ni Quran menunjukkan bahawa Nabi ni adalah utusan Allah. Adalah pesuruh Allah. Mana bukti? Ni Quran. Allahu Akbar. Ni yang kedua, Quran ni diturunkan untuk apa? Sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagai mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quran ni dia mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Orang kata apa? Kau nak cerita mukjizat Nabi dengan Quran, cukup banyak. Okey. Nanti adik-adik boleh tanya pada ustazah adik-adik Okey. Baik, sekejap kita tengok di antaranya, okey. Okey. Tengok seterusnya. Okey, ni di antaranya lah. Yang dikatakan Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun dulu cerita. Pasal sains ni, kita baru je jumpa pasal proses kejadian manusia. Tapi Quran 1400 tahun dahulu. Belum ada teknologi, belum ada kaji selidik dan sebagainya. Dah cerita dah. Ni salah satu daripada mukjizat Quran. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, penemuan sains dalam Quran ialah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Ayat 14. Adik-adik boleh tengok di paparan dan sambil tu tengok video yang Ustaz Mi paparkan sekali dekat sini, dekat skrin ni. Okey, ada TV kan? Tengok dalam TV tu ada cerita tentang penemuan sains dalam Quran. Orang baru jumpa tapi Quran dah cerita dulu di saat tak ada kemajuan sains waktu tu. Okey? Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa khalaqnat nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Maksud dia, kemudian kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah. Lalu kami ciptakan darah buku itu menjadi seketul daging. Adik-adik sambil Ustaz Mi baca maksud ni, adik-adik tengok di paparan ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni semua ni sains kaji dah ni. Sains boleh tangkap gambar. Tengok gambar-gambar dia. Tapi benda ni dah cerita dah dalam Quran. Tengok. Ustaz Mi ulang maksud dia. Kemudian kami ciptakan sperma, menjadi segumpal darah, alaqah. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging, mudrah. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang, izam, tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging, balut. Izam malahma, tulang yang dibaluti daging. Allahu Akbar. Nampak tu? Ada gambar dia. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Apa dia? Janin yang ditiupkan roh dan jadi bayi. Menjadi makhluk lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar. Tengok ni je pun dah bertambah iman dia. Cantik. Okey. Ustaz Mi tak nak berhenti sampai di sini. Ada satu lagi mukjizat Quran yang kita dapat tengok melalui penemuan sains, dan ada orang masuk Islam bila dia tahu tentang ilmu ini. Allahu Akbar. Pandang dengan mata, orang kata mata hati. Okey. Ni yang tadilah. Mula dengan nutfah sperma, alaqah segumpal darah, mudrah seketul daging, kemudian turun jadi izam, kemudian izam lahman, tulang yang dibaluti daging, kemudian janin yang ditiup roh, kemudian jadi bayi. Ini penemuan sains dalam Al-Quran, proses kejadian manusia. Okey, tengok terus. Okey, ini kulit. Yang kedua penemuan sains ialah kulit manusia. Yang pertama, penemuan sains mendapati bahawa medium pengantar rasa sakit terletak pada kulit manusia. Okey, ni sains jumpa ni. Okey,
tujuan Allah menggantikan kulit yang terbakar. Nampak? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada satu ayat dalam Quran. Jagi kita tengok ayat dia apa dia. Tujuan Allah menggantikan kulit yang terbakar dengan kulit yang baru supaya penghuni neraka merasakan azab secara berterusan. Okey? Sains kaji, dia kata rasa sakit manusia ini dia dapat, medium pengantar rasa sakit terdapat pada kulit manusia, kulit. Tapi kalau dah masuk dalam, dia tak rasa lagi dah. Dia kulit dia rasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maknanya Quran dah dahulu bagi tahu bahawa tempat rasa sakit itu pada kulit. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa Allah Ta'ala akan membakar kulit orang-orang dalam neraka ni, kan? Kemudian bila dah masuk hangus, ditukar yang baru. Sebab apa kena tukar kulit yang baru? Sebab bila tukar kulit yang baru, baru rasa sakit itu berterusan. Sehingga kan ada ulama ketika mentafsirkan ayat ni, dalam sehari 70,000 kali kulit tu bertukar. Kulit orang dalam neraka ni. Allahu Akbar, dahsyatnya. Okey, nombor 3. Penemuan menurut sains, proses menggantikan kulit lama dengan kulit yang baru disebut sebagai mitosis, iaitu proses pertumbuhan kulit yang baru selepas kulit sedia ada rosak. Quran kata Allah Ta'ala menukar kulit baru. Betul tak? Menukar kulit baru. Ada tak dalam Quran? Ada. Kenapa? Kemudian Quran kata rasa sakit itu pada kulit. Dua ni ada dalam Quran. Allahu Akbar. Kita tengok seterusnya. Ini ayat Quran dia. Dalil kulit manusia. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 56. Maksudnya, sesungguhnya orang kafir ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami. Orang kafir yang ingkar pada ayat keterangan kami, kami akan bakar mereka dalam api neraka. Macam mana bentuk tu, seksaan itu? Nampak? Setiap kulit, Ustaz merah. Ini fokus kita. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Maksud dia apa? Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. Kenapa nak kena ganti kulit? Kenapa nak kena ganti kulit? Sebab sakit itu, orang kata apa? Sakit itu dirasakan pada kulit. Sebab tu Allah Ta'ala tukar kulit baru. Hangus masak, tukar baru. Tukar baru supaya azab tu berterusan dirasakan, supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Allahu Akbar. Sebab kalau biar tak tukar kulit baru, tak rasa apa. Sebab bila dah terbakar sampai ke isi, dia tak ada dah rasa sakit tu. Rasa sakit hanya pada pada kulit. Okey, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Faham adik? Cantik. Okey, kita tengok. Ini salah seorang daripada profesor di Thailand. Okey, dia masuk Islam selepas dia tahu tentang perkara ini. Allahu Akbar. Okey, kita baca. Ketua Jabatan Anatomi, cerita pasal kulit lah, dan Embryologi di University of Chiang Mai, Thailand, Profesor Tagata Tagason, terkejut apabila diberitahu di persidangan perubatan Saudi 2004 mengenai tanda-tanda saintifik Al-Quran dan Sunnah ke-8 di Riyadh, Arab Saudi, bahawa Al-Quran dapat menjelaskan secara saintifik fenomena kulit. Kajian saintis telah membuktikan bahawa deria rasa sakit terdapat pada kulit manusia. Orang kaji dah. Orang kaji dah. Deria rasa ni memang sakit tu rasa pada kulit. Mereka merasakan baru dapat je maklumat ni. Okay? Bukan pada otak seperti kajian sebelum ni. Apabila kulit terbakar, sel-sel yang memberi deria rasa sakit itu juga turut musnah. Sebab itulah manusia tidak lagi merasai sakit pada bahagian kulit yang terbakar itu. Bila dah hangus kulit tu, kan, dia tak rasa sakit dah. Faham tak? Okey, cantik. Sekarang Quran bagi tahu pula. Quran kata, Al-Quran menjelaskan bahawa setiap kulit manusia hangus terbakar di neraka akan digantikan dengan kulit baru agar manusia terus merasai azab siksaan. Menunjukkan bahawa Quran dah bagi tahu awal bahawa rasa sakit itu hanya pada kulit. Sebab itulah Allah Ta'ala tukar kulit yang baru. Pandai adik-adik? Pandai tak? Allahu Akbar. Maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan maha besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar.
Kajian saintifik itu rupa-rupanya selari dengan ayat-ayat keterangan Allah yang 1400 tahun dahulu, yang mereka sangka baru jumpa. Okey. Selepas membacanya, baca apa? Baca Al-Quran. Profesor Tagata ni dia baca Quran. Lepas dia baca Quran, dia tengok, ya Allah, rupa-rupanya Allah Ta'ala dah cerita dah pasal kulit ni ketika cerita pasal bakar orang dalam neraka. Kenapa kulit berganti kulit? Sebab rasa sakit tu hanya pada kulit. Kalau kulit tu dah hangus tak ganti, orang neraka tak rasa sakit dah. Sebab tu Allah Ta'ala gantikan dia. Jadi terkejutlah Profesor Tagata ini. Okay? Tentang kajian ini selepas dia membaca Quran ni sejak 1400 tahun lalu menjelaskan secara saintifik soal deria kulit manusia. Selepas itu beliau terus mengucap 2 kalimah syahadah, Alhamdulillah. Okey, habis adik-adik ya. Okey, sekarang kita tengok orang kata apa? Hikmah. Okey, hikmahnya. Okey, kita tengok hikmah yang pertama. Quran ni menjadi panduan dalam hidup kita. Okey, hikmah dia. Yang pertama, dapat menjaga jiwa keturunan dan harta kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan seperti membunuh. Satu. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang melakukan perkara yang membawa keburukan. Yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Yang kelima, negara aman dan maju kerana Quran menyeru manusia melakukan perbuatan makruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Inilah hikmah apabila kita berpegang dengan Quran sebagai panduan hidup kita. Panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu adik-adik. Jadi jangan lupa jawab soalan 25 soalan kuis di deskripsi. Adik-adik jawab semua soalan, kukuhkan lagi pemahaman adik-adik tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan tekan link di bawah, jangan lupa ya. Tekan link di bawah, jawab semua soalan. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni supaya keberkahan sentiasa mengalir di antara kita. Dan jangan lupa share agar dia terus mengalir. Adik-adik pun dapat pahala juga sebagai saham kita di hari akhirat nanti, insyaAllah. Tahniah semua sampai sekarang bersama Ustaz Mi. InsyaAllah jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With